Okay. Nak share screen. Macam mana nak buat ni? Tak boleh share screen. Sekejap. Mus ada mus? Mus? Hafiz ke? Ada. Saya tak boleh nak share screen. Dia kata disable. Sekejap saya jadikan ni co-host. Okay. Okey. Dah. Cuba try. Okay dah boleh. Thank you. Alright, muah-muah. Okay. So kita sambung. Kelebihan instant experience ni, kalau tuan-tuan dah buat satu instant experience, tuan-tuan boleh pergi kalau macam tapi siapa yang tak boleh buat kan, boleh pergi kat page, pergi kat page, pergi dekat publishing tool. Jumpa tak publishing tool? Lepas tu pergi bawah sekali. Ada tak instant experience? Okay. Lepas tu boleh buat kat sini. Tekan create, betul buat. Lepas tu boleh gunalah. So kalau kita dah buat instant experience ni tuan-tuan, dia ada dua kelebihan. Yang pertama, boleh buat iklan instant experience. So nanti bila orang klik, dia masuk ke website segera tu lah. Yang kedua, lepas kita dah buat tu, kita boleh copy link dia. Yang ni free. Yang tadi kena bayar. Yang ni free. Kita boleh tekan je dia macam ni, tekan macam ni. Lepas tu kita boleh sekejap kita tekan dia. Oh ni yang tadi yang baru. Okey, ni tekan dia. Okey, dia ada keluar macam ni. Finish canvas, copy kat sini. Copy yang ni. Lepas tu blast lah dekat WhatsApp group ke apa ke. Tu lah, free je. Okey. Tu game dia. Sebab tu saya nak sangat share instant experience dekat anda semua. Cuba pergi dekat publishing tool yang saya sebutkan tadi Yang tak boleh tadi. Okey. Alright. Tadi masa saya bagi take file tadi, tuan-tuan buat ke? Memang tengah buat Kalau dah buat, dah siap, nanti share dekat saya share dekat saya. Ataupun share macam mana saya nak check. Anda ada WhatsApp group ke dengan Hafiz dengan Mus? Hantar dekat nombor saya telefon WhatsApp saya ke 0148263532. Boleh saya semak betul ke tak? Nanti boleh hantar dekat WhatsApp.
Nanti saya boleh semak lah bagi pendapat semua kan. Kalau nak hantar. Okey. So, sekarang ni kita nak pergi kepada iklan yang ketiga. Iklan yang ketiga Tadi kita belajar buat engagement, kita belajar buat instant experience. Yang ketiga ni kita nak buat trafik. Tapi trafik yang setting trafik saja. Dia tak ada instant experience. Jom kita start, kita mulakan. So pergi dekat page. Okay, dekat page tu, sekali lagi tekan create. Lepas tu tekan add. Yang ni tak ada masalah. Dia takkan ada masalah apa, tak ada instant experience ke apa. InsyaAllah. Sebab yang ni yang dia punya option tu memang ada kat situ. Okay, tekan je trafik. Tadi kita buat instant experience. Kita buat trafik pula. Okay. Sama juga make sure off kan bahagian campaign budget optimization, off kan, untuk mudahkan kita nak set up. Bila tuan-tuan dah biasa guna FB Ad, nanti boleh on, boleh optimizekan budget. Okay, lepas tu continue. Oh, sebelum tu saya lupa tadi, make sure letak nama. Kat campaign tadi tu letak nama. Ni trafik untuk apa? Promosi. Letak, senang untuk kita nak semak semula. Continue. Okay. Sama je, pilih website sebab kita nak guna WhatsApp. Kalau anda ada WhatsApp business, boleh guna yang bawah ni. Kalau ada WhatsApp biasa, kena guna website. Okay, lepas tu scroll bawah. Okay, tadi kita dah save audience kan? So, kita boleh guna balik. Tekan je use save audience ni. Ambil tadi yang bangi pula apa? Mana dia? Orang-orang... apa tadi saya save? Ampang tak? Kalau cikgu ni, cikgu wanita Ampang. Ni yang saya save tadi, dia ada dalam senarai. So bila dah save, senang lah, boleh pilih je lah. Okay, so dia tak payah set up dah. Okay, lepas tu bawah, bila kita guna save audience, kita jangan lupa tekan duplicate kat bawah ni. Kena guna tekan duplicate. Kalau tak, nanti dia akan ada masalah dekat bawah-bawah tu. Okay, lepas tu sama je. Ni sama je, atas semua sama. Automatic ataupun manual, boleh pilih. Katakanlah nak pilih manual. Kena sengaja saya ulang 3 kali manual supaya anda ingat, tak lost track. Device, make sure ambil mobile. Tutup desktop. Offkan audience, offkan Instagram, offkan Messenger untuk hari ni. Biar Facebook saja, senang. Okay, lepas tu yang lain semua off. Onkan saja Facebook newsfeed.
Kalau tuan-tuan setengah buat iklan tu sendiri nanti boleh je lah tick, tak ada masalah. Ni bukan kata bukanlah guideline yang wajib di follow. Sebab terpulang pada strategi tuan-tuan. Kalau nak iklan tu keluar kat IG, Facebook story, on je lah. Ni keluarlah dekat newsfeed, keluar dekat story pun keluar. Terpulang. Kalau nak iklan tu keluar kat marketplace, on je lah. Tapi tak boleh lah copywriting panjang kalau marketplace. Okay. Okay, lepas dah siap pilih placement. Bawah ni macam biasa letak bajet. Berapa yang sanggup tuan-tuan letak. Tuan-tuan sanggup bayar. 10 contohnya. Okey. Lepas tu pilih tarikh. Okey. Tu je lah. Kat atas sama je. Bajet dah letak. Bawah. Continue je. Okay. So sekarang ni sama juga macam tadi, boleh pilih existing post atau create ad. Tapi kali ni saya nak tuan-tuan ambil create ad. Okay. So sekarang dia dah tutup instant experience, carousel dengan single image. Okay. So tuan-tuan, ambil single image. Lepas tu macam biasa masukkan, kalau guna single image memang boleh masukkan satu je lah. Okay, tapi kalau tuan-tuan nak buat slideshow, boleh. Okay. Slideshow ni apa? Slideshow ni tuan-tuan boleh cantumkan gambar-gambar. Cantumkan gambar-gambar. Kemudian dia akan jadi slideshow. Boleh. Tapi hasil dia tak cantik sangat lah sebenarnya. Cara cantum je, tekan je create slideshow ni. Okay. Lepas tu boleh pilih nak size square ataupun vertical. Kalau nak target smartphone, ambil lah vertical. Okay. Lepas tu tuan-tuan boleh pilih nak 2 hingga 5 gambar, 1 hingga 6 gambar, 4 hingga 7 gambar. Option ni kat sini ada. Katakanlah nak guna 2 hingga 5 gambar, boleh pilih yang ni. Masa dia 6 saat, 15 saat. Contoh saya nak ambil yang ni, 15 saat ni. So dia akan keluar kat sini. Macam tu lah dia akan keluar macam ni. So gambar-gambar dia akan gabungkan jadi macam video. Okay. Dia akan cantumkan macam tu. Contohnya dia bagi ni. Okay, lepas tu tuan-tuan tekan je lah continue.
Okay, dia ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, dia sampai scene 6 lah. Sampai scene 6, scene 5. So guna select image, masuk ke gambar. Contohnya mula-mula saya nak guna gambar ni. Continue. Gambar kedua saya nak guna yang ni. Yang ni. Continue. Scene 3 nak guna yang ni. Okay. So macam ni lah. Kalau nak tengok tekan play. Ai, ada sayur. Buang sayur. Scene 4 nak letak tak apa yang mana. Yang ni. Scene 5. Dia macam tu je masuk-masuk gambar. Nanti dia akan cantumkan, dia akan masukkan video untuk kita. Mudah sikit lah. Yang ni. Continue. So boleh tengok play. Okay. Macam tu. Okay, dah siap. Bawah dia. Turun bawah. Kalau nak letak logo, boleh letak logo. Select image. Letak logo. Ada logo ke? Okay, apa nak letak ni? Contohnya saya letak logo saya. Saya letak yang ni. Contoh. Continue. So logo tu dia akan keluar kat tengah macam ni. Okay, cuba play. Macam tu. Okay. Settle. Lepas tu terus tekan use. Macam tu je. Kalau nak buat tu lah slideshow lah. Kalau nak tak guna gambar, guna satu gambar je lah. Ni saya tunjuk je. Okay. Kemudian sementara dia masukkan tu, kita setting lah bawah ni. Dia punya copywriting dia, teks dia. Primary tag dia. Sekejap, placement dia saya nak tukar lah. Saya tak nak newsfeed. Benda ni tuan-tuan boleh naik atas suka hati lah. Nak tukar placement, rasa nak tukar. Boleh je bila-bila masa. So saya nak Facebook. Facebook story. Artikel tak nak. Okay. So bila saya pergi dekat add tu,
Okay. Dia kena masukkan lah. Media, masukkan teks. Jom belajar. Okay dah. Headline. Headline masuk tajuk. Macam primary tag tu kena buat copywriting panjang tau. Jangan buat pendek macam saya tu. Okay. Contoh. Dah siap dah. Dah siap masuk ni. So dekat masuk kat sini. Dekat keluar kat sini. Dah cantik dah. Ni yang saya pilih ni. Gerak. Okay, lepas tu destination. Okay, destination, website. URL ni letaklah link WhatsApp anda. WhatsApp. Nak letak whatsapp.my ke kan, nak letak website ke, boleh. Nak letak WhatsApp link, letaklah whatsapp.my. Okay, cantik. Lepas tu button dia tu nak dia keluar button apa. So display link ni pun letak link yang sama. Letak WhatsApp link yang sama. Okay, dekat button tu contohnya nak button learn more ke, book now ke, contact us ke, apply now ke, boleh tukar. Okay. Kemudian bawah ni tak ada apa dah. Okay, macam biasa jangan tekan confirm terus, tekan review dulu. Semak balik. Campaign okey, nak buat traffic promosi. Nak target orang Ampang, wanita, betul. Okey, check dah. Tekan more ni baru nampak. Perempuan 25-35, okey, duduk Ampang. Okey, betul. Okey, lepas tu kita buat traffic guna slideshow. Jom belajar, okey. Okey. Fix L. Okey. So dia suruh saya semak balik kat sini, saya semak lah. IG. Saya kena letak Facebook story dengan IG story. Okey, on. Okey. Terus pergi dekat tracking bawah. Okay, dah settle, tak ada merah apa-apa. Dia tak ada suruh check apa-apa dah. Kita terus tekan confirm. Lepas dah confirm, macam biasa lah. Kalau kita buat esok dia jalan, dia schedule dulu. Ataupun dia review dulu, lepas tu dia schedule kan. Kalau, macam saya punya. Schedule. So dia jadualkan lah ni. Dah lulus lah, dia jadualkan esok. Kalau rasa macam, alamak, rasa salah lah, rasa nak tutup lah. Kat sini lah, off. Off dia kat sini. Tepi ni. Okay. So, itu adalah tiga yang saya dah kongsikan. So, saya buka soalan. Oh, sebelum saya buka soalan, saya lupa ada satu benda saya nak share. Kalau anda first time buat iklan, lepas tekan confirm tu,
dia akan suruh anda lengkapkan payment method. So macam mana nak lengkapkan dia? So saya tunjuklah cara nak lengkapkan payment method. Orang yang first time saja dia akan keluar lah. Orang yang second time, third time tak apa dah. Dia kena top up duit lah. Sebab Facebook ad ni dia guna sistem top up. Okay, saya share dulu macam mana cara nak top up duit. Sebab dia pakai sistem top up. Orang yang first time dia tak perlu buat macam saya lah. Tekan button macam-macam button. Tak payah. Dia memang automatic keluar. Orang yang first time. Sekejap Okay, dia akan keluar macam ni. Dia tak keluar macam ni, dia akan keluar kotak lain. Dia akan keluar kotak ni automatik. Lepas tekan confirm hijau tu, dia terus keluar kotak ni. Lepas tu tuan-tuan mula-mula pilih bank. Pilihlah bank apa? Maybank ke, CIMB ke, Public Bank ke, RHB ke. Bank yang tak adalah senarai, contohnya bank Islam, bank rakyat kalau nak guna kena ambil ada. Okay, lepas tu masukkan nama tuan-tuan. Masukkan nombor kad, masukkan nombor expired, masukkan nombor kod dekat belakang kad. Lepas tu continue je. Okay. Katakanlah dah kali kedua. Ni kali pertama. Kalau kali kedua, nak top up lagi. Nak top up lagi, tuan-tuan kena klik kat atas ni. Yang 3 line ni, pergi dekat bill. Dekat bill. Tekan payment setting. Okay, lepas tu tekan add money macam biasa. So dia akan top up. Contoh sekarang saya ada RM30 dalam akaun. Yang kita top up ni tak boleh nak refund balik tau. Contohlah saya letak 30, saya top up RM30. Iklan saya tadi saya letak RM10 sehari. Iklan tu buat sehari je. So ada, kalau dia guna habis bajet tu, akan ada balance RM20. RM20 tu boleh guna untuk iklan seterusnya. Dia tak boleh, ada balance 20 lah, boleh tak nak claim? Tak boleh. Okay, itu cara dia. Alright. Seterusnya, boleh follow tak? Ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Tengok sekejap. Macam mana nak bagi fix location? Masuk tuan, puan, fix location tu macam mana? Saya takut saya salah tafsir. Saya nak tahu maksud fix location. Lokasi tetap, maksudnya? Lokasi yang sama berulang-ulang ke apa? Boleh onkan mic tak, Nurhana? Range area iklan kita nak fix. Okay, dia macam gini. Kalau kita, saya rasa saya faham soalan ni. Tapi kalau saya salah faham, tolong bagi tahu. Maksud puan, buat iklan pertama, iklan kedua, iklan ketiga semua lokasi yang sama macam tu. Betul ke soalan dia? Okay. Dia boleh duplicate sebenarnya. Bukan duplicate. Iklan tu kalau kita dah save kan, kita dah save dia punya audience, kita boleh guna je audience yang sama, lokasi yang sama. Kan tadi saya ajar ada button save kan. Lepas tu tekan je use save audience. So gunalah audience yang sama, lokasi yang sama tu. Boleh untuk trafik kita buat audience A. Untuk contoh tadi saya buat Ampang kan, wanita di Ampang, cikgu perempuan Ampang. So trafik, iklan trafik saya guna cikgu perempuan Ampang. Lepas tu saya nak buat iklan, katakanlah nak buat instant experience, saya target juga cikgu perempuan Ampang. Boleh. Lepas tu saya buat juga iklan slide show macam tadi. Boleh. Guna save audio yang sama, tak ada masalah. 3 iklan serentak boleh jalan, tak ada masalah. Okay. Dia bukan satu-satu, setting je lah satu-satu. Tapi tarikh dan masa boleh buat sama.
Tapi dia akan dapat berasingan lah iklan tu nanti. Tapi mungkin bukan orang yang sama, tapi orang dengan kategori yang sama. Dia mesti cikgu, dia mesti duduk ampang, dia mesti perempuan. Umur dia mesti ikut setup kita. Okey. Ada lagi soalan? Seronok saya dapat soalan. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, ada soalan lagi. Macam mana objective conversion? Okey. Objective conversion tu tak ada dalam silibus kita pun. Tapi sebab tanya kan, so saya jawab lah. Conversion. Kalau conversion tu dia objektif yang mana? Sekejap create. Contohnya kalau conversion ni dia nak bawa pergi ke WhatsApp atau pergi ke website conversion ni. Lepas tu katalog. Katalog ni kena set up dekat shop dulu, katalog. Store traffic ni dia akan keluar peta, boleh pergi kat kedai. So kalau yang ni kena ada website ataupun kena set up dekat katalog ataupun kena ada kedai. Kalau nak guna yang ni lah. Setup dia lebih kurang sama, cuma dia akan berubah dekat bahagian campaign dengan bahagian ad saja. Dekat ad set sama je. Audience tu setup dia lebih kurang sama. Okey? Kalau tuan-tuan ada video, nak buat iklan video, boleh guna video views. Okey? Ada soalan lagi? Sebelum saya pergi yang terakhir. Okey. Tuan-tuan, sekarang ni saya akan letak dekat bahagian partisipan ni. Boleh tak siapa-siapa cuba cakap, unmute dan cakap sesuatu. Sebab saya nak tengok keluar tak suara tuan-tuan. Siapa-siapa. Kecuali Hafiz dan Mus. Boleh tak? Hello, testing. Okey, cantik. Macam ni. Saya nak tunjukkan yang terakhir ni dan saya memerlukan anda untuk cakap sesuatu, untuk bagi respon. Jangan tarik cakap. Okey, jap saya tunjuk. Baik, Coach. Hai, dah ada line ke? Baru ada line ke? Okey. Jap saya tengah buka slide. Apa ni? Okay, nampak skrin saya? Nampak. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak belajar macam mana nak membaca result iklan. Okay. So bila kita nak baca FB Ads punya result dekat bahagian dashboard tadi yang ada nama iklan kita tu, lepas tu dia tulis kan status dia, schedule ke, aktif ke. Belah kanan sekali tu dia akan keluar tau result iklan tu. Berapa ramai yang nampak iklan kita, berapa ramai yang engage dengan iklan kita, dia akan keluar.
Okay. So ini adalah antara yang perlu kita tengok semasa nak buat iklan. Saya ulang kejap lagi ada test tau. Saya akan test anda semua. Kecuali Hafiz dengan Musa, dia orang dah hustler dah, expert. So yang pertama tuan-tuan kena tengok results. Result ni apa? Result ni tengok pada kempen tuan-tuan. Kalau kempen tu adalah kempen engagement, result dia ialah engagement lah. Berapa ramai orang yang engage, maksudnya berapa ramai orang yang like, share dan komen. Kalau anda pilih kempen tu adalah kempen traffic, so dia punya result dia adalah tengok berapa ramai orang klik. Macam tu. Okay. Dan juga berapa ramai leads yang masuk. Leads tu apa? WhatsApp yang masuk. Tu cara dia. Okay. Yang kedua tengok pada reach, capaian. Capaian kita tinggi ke rendah. Macam tu. Yang ketiga tengok cost. Cost apa ni? Cost per klik ataupun cost per results. Kalau kita punya result tu engagement, cost per engagement lah. Kalau kita punya result tu ialah view, tontonan video, cost per view lah. So tengok dekat cost. Yang keempat tuan-tuan kena tengok CTR, click through rate. Click through rate. Maksud click through rate ni adalah kadar klik berbanding jumlah tontonan atau jumlah capaian. Contohlah iklan kita tu lepas 1 hari habis, jumlah yang nampak iklan kita 10,000 orang. Daripada 15,000 yang tadi, dia estimate tadi 15,000 kan. Tapi yang nampak 10,000. Okey lah, ramai juga. Okey. Daripada 10,000 tu berapa ramai yang engage? Berapa ramai yang WhatsApp? Kalau kita ambil traffic. Kalau kita ambil tadi yang instant experience. Berapa ramai yang klik pergi ke instant experience? So kena bahagi. Jumlah klik bahagi jumlah reach. So akan dapatlah click through rate. Peratus klik. Dan last sekali adalah ROI, return on investment. Jumlah klik, jumlah WhatsApp yang masuk, jumlah tontonan video, jumlah klik pergi ke instant experience ke, jumlah klik dekat slideshow ke, tu tak penting. Bukan tak penting lah, bukan yang ultimate important. The most important is the ROI, return on investment. Maksudnya berapa ramai WhatsApp yang masuk dan berapa ramai yang anda berjaya close. Okay, itu ialah ROI, return on investment. So berdasarkan analisis yang kita belajar 5 ni, saya nak anda tonton dan lihat kepada jadual ni. So dekat dalam jadual ni tuan-tuan, okay, dalam jadual ni tuan-tuan ada iklan pertama, iklan kedua dan iklan ketiga. So antara iklan pertama, kedua dan ketiga ni dengan result yang dah keluar ni, yang mana tuan-tuan rasa kita kena stopkan iklan tu, yang mana tuan-tuan rasa kena teruskan iklan tu? Maksud stop tu tak sampai separuh hari je. Contohlah kita buat iklan tu sehari. Tak sampai separuh hari kita dah kena tutup iklan tu. Contohnya. Atau kalau kita buat iklan tu 2 hari, hari pertama dah kena tutup. Yang mana kena tutup, yang mana yang kena teruskan. Sampailah habis tempoh dia. So tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Kita ada contohnya yang first ni, yang 27 hari bulan ni adalah iklan A. Yang bawah dia iklan B, yang bawah dia iklan C. A, B, C. So antara A, B dan C, yang mana satu yang saya kena stop berdasarkan data yang kita dapat. Data dekat dalam dashboard FB Ads Manager tadi tu. Ada data kita dapat reach, dapat result, dapat cost, dapat CTR. Okay, CTA tu call to action. CTA tu maksudnya jumlah masuk, jumlah WhatsApp yang masuk. Okay. Dan juga cost iklan. So yang mana yang kita kena teruskan, mana kita kena stop. Okay, silakan. Nurul Hana, Muhammad Azrin, Hafizatul, Fauzah. Yang mana satu? Cepat. Praktikal nanti tuan-tuan nak buat iklan nanti. Saya yang 75 kos iklan. Itu apa? Off. Iklan yang perlu. Off. Okay, yang iklan A and B. Tutup ke jalan ke apa? Tutup atau teruskan? A jalan. A jalan. B?
Muhammad Azrin? Di jalan kan? A jalan, B jalan, C tutup Okey, itu jawapan daripada Muhammad Azrin. So kita tanya pula wakil wanita ya kalau boleh. Mungkin saya boleh minta pada Hafizatul. Macam mana Hafizatul? Pandangan anda antara A, B dan C, yang mana perlu kita off, yang mana kita perlu teruskan? Tak pastilah coach. Mana Ci? Tak Ci. Nanti dah buat iklan nanti macam mana nak tahu nanti nak kena teruskan ke nak off ke? Masa tu takkan nak jawab tak pasti lagi. Macam mana? Okey, wakil yang lain. Fauzah ke? Memang ada Fauzah dengan ni je kan? Ni. Hana ke? Nurul Hana ke? A teruskan. A teruskan. Okey, B? B teruskan ke stop? Kos. Nak jawab soalan ni kan sebenarnya kena ingat balik falsafah ataupun teori pertama saya sebut tadi. FBX tujuan untuk apa? Yang tu kena ingat balik. Itu jawapan dia. Okey, so balik kepada soalan saya. B, teruskan ataupun off, tutup? Susahnya soalan SPM. C macam mana C? Teruskan ke tutup? Sebab CTA dia 50 je, sikit. Okey. CTA dia 50. Tapi kos dia yang antara yang terendah. Satu lah. Macam mana? Dia punya capaian dia, reach dia 10,000. 10,000 orang nampak iklan. Kalau C tu. Macam mana? Jangan ikut jawapan ni. Jangan ikut jawapan brother tadi. Azrin tadi. Jawapan anda. Saya tak kata jawapan Azrin betul. Saya tak kata jawapan dia salah. Saya nak tunggu jawapan wakil wanita dulu. Macam mana? Pasti C tutup. C 10,000 kot capaian dia. Kos iklan dia rendah berbanding dengan B. Dah, surrender dah. Okey. Jawapan dia tuan-tuan. Siapa jawab betul tak ada hadiah tau. Ya, saya minum air. Okey. Jawapan dia, ingat balik. Saya ulang balik. Buat iklan sebab nak leads. Okay. Buat iklan sebab nak leads. So therefore jawapan dia A and B teruskan, C tutup. Okay. Jangan sesekali tuan-tuan, tuan-puan semua tengok hanya dekat capaian. Kadang-kadang kita tengok result kan. Tengok dekat kita punya dashboard tu keluar
Oh, capaian 10,000, capaian 50,000 orang nampak iklan. Wah, dah berjaya iklan aku. Teruskan. Padahal kita sedang bakar duit. Tengok betul-betul dia setiap satu analisis yang diberi oleh Facebook tu. Memang dalam sepanjang barisan tu dia ada bagi tahu. Berapa CTR, berapa cost per result, total cost berapa. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan kena buat yang terakhir ni. Yang ni dia tak ada dalam dashboard. Yang ni tak ada dalam dashboard. Yang lepas cost iklan tu dia ada sale. So sale ni kena kira sendiri. Iklan contohlah iklan A tu iklan trafik, iklan B iklan instant experience, iklan C tu iklan slideshow. Yang kita belajar ni kan, 3 kita belajar ni. So tengok betul-betul daripada iklan mana yang banyak masuk sale. Yang kalau tak ada dapat sale, mungkin kesilapan pada setting iklan, mungkin kesilapan pada audien, mungkin kesilapan pada design iklan. Gambar kurang menarik ke, copywriting kurang menarik ke, video slideshow tu terlalu biasa sangat ke. So macam-macam faktor. So anda kena buat analisis, buat semak balik, tengok balik apa yang tak kena menyebabkan sale tak banyak. Padahal reach banyak, capaian tinggi. So apa-apa pun tengok pada sale yang tak ada dalam dashboard. Pertama sale, yang kedua tengok leads ataupun tengok CTA ataupun CTR. Okay, tengok result, jangan tengok hanya reach. Ramai usahawan kat luar sana sebelum masuk kelas saya, dia memang terpedaya dan follow ataupun tengok result pada reach sahaja. Tak boleh. Okay, maybe 10,000 reach dia. Mungkin 6,000 reach dia. Okay, tapi malangnya, banyak malangnya. Malangnya mungkin cost dia tinggi, mungkin malangnya tak dapat CTA, tak dapat CTR dan sebagainya. Tak ada sale kadang-kadang. Okay, so itu adalah tekniknya membaca, kita nak baca results. Ada soalan? Ada soalan? Tadi yang Nurul Hana kata iklan B stop tu salah tu. Iklan B teruskan. Iklan C yang tutup. Sebab A and B tu result dia masih lagi bagus. Okay, kalau saya buka balik, iklan A and B tu iklan yang result dia sale tinggi. Dia punya CTA pun tinggi. Dia punya reach pun adalah okey. Dan juga leads yang masuk pun banyak. Okay, Fauza A teruskan. Betul, A teruskan. Ada soalan? Saya buka soalan. Macam mana nak tahu? Apa dia? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak serah balik kepada MC. Coach, Ah, untuk iklan kan, dia konon saya satu iklan saya dah jalan, saya buat kat Ampang, dan iklan kedua saya buat dekat Ampang juga. Dia boleh ke tempat yang sama? Dia ada, saya ada tadi try dia macam cakap displacing apa benda, dia tak boleh. okey. Buat serentak . Dia tulis apa? Replace apa? Displacing tempat dia macam bertindan, something yang saya benar mana dah hilang. Dia dia kena ubah sikit. Contohnya ubah tu mungkin ubah copywriting ataupun ubah gambar. Oh, okey. Janganlah dua-dua sama.
Alright, terima kasih. Sebab nanti dia akan anggap kita tengah spam. Kita guna gambar yang sama, copywriting yang sama, setting audience yang sama. Macam kita nak spam orang yang sama. So Facebook memang tak benarkan spamming. So trik dia ubah sikit je. Kadang copywriting tu ubah tajuk je. Kalau tadi tajuk dia siapa nak pelancaran produk baru. Yang kedua punya tu audience yang sama, lokasi yang sama, tajuk produk baru kini dilancarkan. Dah jadi lain. Okey. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, terima kasih semua. Terima kasih tuan-tuan semua. I have a very good experience today. Daripada pagi pergi Alibaba, lepas tu pergi China, masuk Malaysia balik. Lepas tu jumpa tuan-tuan semua. Wow, memang best. Terima kasih kepada Hafiz dan juga Mus. MC yang hilang pun saya cakap terima kasih juga. Okey, terima kasih semua peserta yang memberi komitmen yang baik. So saya doakan anda boleh kuasai Facebook Ads dan dapat result leads yang powerful. Kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp saya ataupun Api ataupun Mus. Nombor telefon saya tadi dah saya bagi, whatsapp.my/6014826532. Dan jangan takut nak buat juga ya. apa dia? Jangan takut nak buat FBS lah. Juga. Boleh. Betul. Ataupun boleh layari website saya azamazmi.com. Okay, so terima kasih. Saya serah kepada Apis. Alright, thank you. Terima kasih Coach Azam. Okay, untuk yang ada yang datang hari ni, ada tak ada antara yang tak datang pada minggu lepas? Kalau ada, minta tolong PM saya sebab kadang-kadang saya takut saya terlepas pandang. So kalau yang ada terlepas sebab minggu lepas kan tiba-tiba kita raya mengejut fasa kedua. So kalau yang belum datang lagi untuk the first sesi tu, boleh WhatsApp saya dekat nombor yang bagikan link pada hari ni. Dan nanti saya akan kongsikan seterusnya dekat WhatsApp tu. Ya. Yes. Itu saja. Terima kasih you guys. Terima kasih Zam. Terima kasih Mus. Jumpa lagi pada program yang akan datang untuk mencari leads. Okay, Assalamualaikum.